Didik TV KPM. Tadi cikgu dah cakap kan bahawa hari ini kita akan menekankan tentang kemahiran membaca, iaitu membaca secara mekanis dengan sebutan, dengan intonasi dan nada yang sesuai. Betul. Jadi, dah namanya membaca, kita bacalah cerpen Petua Tok Nan ni, Mira. Ayo cikgu. Cikgu baca dulu ya. Silakan, cikgu. Nanti Mira akan sambung. Baik. Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Tiba-tiba, dia teringat akan petua yang pernah diberikan oleh Tok Nan kepadanya. Dia pun pergi ke dapur mengisi botol penyembur dengan separuh air dan separuh cuka. Dia kembali ke bilik air dan menyemburkan campuran tersebut pada permukaan cermin. Selepas itu, dia mengelap permukaan cermin itu dengan kertas surat khabar. Mira, macam mana cikgu baca tadi, Mira? Satu demi satu, betul? Betul. Jadi apabila kita membaca, ada intonasi dan nada yang perlu disesuaikan dengan petikan tersebut. Nanti jangan pula baca, Naim tidak suka membersihkan bilik air yang banyak kotoran degil. Jadi tidak, sebutannya itu tak jelas. Jadi apabila membaca, murid perlu membaca satu perkataan itu dengan jelas intonasi dan nadanya, Mira. Ya? Baik, cikgu. Baik, kita pergi kepada slide yang kedua. Cikgu nak dengar Mira bacalah. Alamak, baiklah cikgu. Saya cuba untuk baca cikgu ya. Baik. Kalau salah, minta cikgu untuk betulkan. Baik, saya cuba cikgu. Silakan. Naim tersenyum puas di hadapan cermin yang telah bersih dan bersinar. Namun demikian, dia termenung apabila melihat jubin dan singki yang kotor. Apakah yang dimenungkan itu, Naim? Suara Tok Nan tiba-tiba menyedarkan Naim daripada lamunan. Tok Nan, Tok sampai bila? Terkejut Naim. Kata Naim sambil bersalam dengan Tok Nan. Macam mana cikgu? Boleh ke cikgu? Terbaik, Mira. Ini untuk pelajar cemerlang ni. Mira. Itu saya pelajar cemerlang. Kita ada juga murid-murid yang cemerlang di belakang ni, Ya, cikgu. kita doakan. Baik, Mira, perasan tak dalam petikan tersebut ada ayat seru? Tok Nan, sekiranya pelajar tidak tahu intonasi dan nada yang sesuai, kemungkinan sebutannya berbeza. Apabila mereka membaca tu berbeza. Mungkin, Tok Nan, marah dengan nada yang marah. Jadi, di sini nadanya ialah apa, Mira? Terkejut. Tok Nan, Tok sampai bila? Ayat tanya. Apabila ayat tanya, maka intonasinya juga berbeza berbanding dengan murid membaca ayat penyata. Betul. Jika ayat penyata, Tok sampai bila? Rendah nadanya. Tetapi apabila ayat tanya, maka bila kita bertanya, nadanya agak tinggi. Betul. Tok sampai bila? Jadi perlukan jawapan selepas itu. Betul? Tepat sekali. Baik, kita dengar pula. Cikgu dah baca. Mira dah baca. Betul. Intonasi dah tepat. Mari kita dengar bacaan daripada rakan-rakan Mira ni. Baik cikgu. Siapa murid pertama yang kita nak panggil cikgu? Siapakah yang sudi membantu cikgu untuk membaca petikan ini? Silakan. Silakan Mirul. Tok baru saja sampai. Mama kata Naim sedang membersihkan bilik air. Jadi Tok terus ke sini. Kata Tok Nan. Baguslah Tok Nan datang. Baru saja tadi Naim menggunakan petua yang Tok beri untuk membersihkan cermin. Manalah tahu kalau Tok Dan ada petua untuk membersihkan jubin dan singki pula. Kata Naim. Tak ada masalah. Pergilah ambil serbuk penaik di dapur. Kata Tok Nan. Baik, terima kasih Amirul. Amirul tadi telah baca dengan intonasi dan nada yang sesuai. Tetapi pada pendapat rakan-rakannya ni tadi sebenarnya kena beri respon juga ni. Pada rakannya ada atau tidak intonasi Amirul tadi yang kurang sesuai pada pendengar anda semasa Amirul membaca tadi. Ada tak agaknya? Silakan Aziz. Sila. Pada pendapat saya, intonasi nada untuk ayat tak ada masalah. Kurang sesuai intonasinya.
Kurang sesuai, Azib. Kenapakah kurang sesuai itu, Azib? Sebab apabila kita kerana ayat tersebut adalah bukan ayat tanya. Betul tu Azib. Terima kasih Amirul. Okey, Azib kata tadi ayat tersebut itu tak ada masalah yang dibaca oleh Amirul itu tidak ataupun kurang sesuai dalam semasa membaca kerana ayat tersebut bukanlah ayat tanya, tak perlu ditinggikan masalah tu. Maka cara yang betul, yang paling sesuai ialah tak ada masalah. Apabila seseorang itu berhadapan dengan masalah, janganlah kita tak ada masalah. Macam itu. Ya Mira ya? Baik, cikgu. Baik. Seterusnya, petikan yang ketiga dah selesai. Kita baca pula petikan yang seterusnya. Petikan yang keempat. Siapa nak cuba untuk membaca? Saya cikgu. Silakan. Silakan Alia. Alia. Tidak lama kemudian, Naim tiba membawa serbuk penaik. Tok Nan mengambil serbuk tersebut dan menaburkannya pada permukaan jubin dan sinki yang telah dibasahkan dengan cuka. Setelah 5 minit, dia menyuruh Naim menyental jubin dan sinki itu dengan berus. Setelah dibilas dengan air, jubin dan sinki kelihatan bersinar. Senang bukan? Kata Tok Nan. Naim menganggukkan kepala. Baik. Jadi, pada pendapat rakan-rakan Alia, anak murid saya, agak-agaknya bacaan Alia itu tadi sesuai tak intonasi dan nadanya? Ada sesiapa yang nak memberikan pendapat? Saya cikgu. Silakan. Pada pendapat saya, intonasi dan nada yang dibacakan oleh Alia sebentar tadi sangat sesuai dengan petikan. Sangat sesuai. Mira pula rasa macam mana Mira? Saya rasa cikgu sesuai juga nada bacaan Alia tadi. Betul, memang sesuai. Alia membaca bacaan nada dia untuk ayat tanya tu, contoh senang bukan dengan nada yang tinggi. Itu sesuailah tu. Baik, kita pergi pada petikan seterusnya. Petikan yang kelima. Silakan. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Baik, terima kasih Mas Sarah. Laju baca aja tu Mas Sarah ya. Jadi hati-hati semasa membaca itu supaya apabila anda membaca secara mekanis ni biar perkataan itu jelas kedengaran. Baik, contohlah. Contoh, Mira boleh tolong bacakan yang ini semula? Boleh cikgu. Saya cuba cikgu ya. Saya betulkan suara terlebih dahulu. Okey. Sekarang taburkan serbuk penaik di sekeliling mangkuk tandas dan bahagian dalamnya pula. Masukkan cuka juga ke dalam mangkuk tandas. Selepas itu, cuci seperti biasa. Tok Nan memberikan arahan lagi. Wah, bersih dan berbau segar, kata Naim. Gabungan serbuk penaik dan cuka telah menghilangkan kotoran termasuk mengenyahkan bau. Sebutir sebut jana. Jadi jelas di situ kita perlu belajarlah sebenarnya apabila membaca secara mekanis ini yang dipentingkan ialah intonasi dan nada itu sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Betul lah tadi tu. Seperti kata Mira, wah apabila menunjukkan perasaan kagum kan Maisara? Apabila menunjukkan perasaan kagum, maka kita tunjukkan betul perasaan kagum itu apabila membaca. Contoh, wah, bersih dan berbau segar. Wow. Lain juga. Kalau marah, marah ke? Bukan, itu terkejut. Kalau marah, kata suruh, hey, apa kamu buat di situ? Ataupun cheese. Baiklah. Seterusnya, selesai kita yang ini sebenarnya. Wah, bersih dan berbau segar. Di situ sajalah intonasi yang boleh dilihat sekiranya pelajar tidak peka tentang intonasi dan nada bagi ayat tersebut. Baik, seterusnya, petikan seterusnya. Siapa pula yang membaca ni? Saya tengok tadi Maisara. Aziz dan belum. Silakan Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersebut. Kata Tok Nan berpetua lagi.
banyak sungguh betul Tok Nan. Bagaimana Tok Nan tahu? Naim tanya. Orang muda. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Kena tertawa kecil lah tu. Macam itu. Baik, Alhamdulillah pelajar kita setelah mendengar rakan-rakannya membaca, mereka telah membetulkan dan membaca petikan ini dengan intonasi dan nada yang sesuai. Baik, cikgu baca semula ya Aziz. Mestilah bersih. Naim juga boleh menggunakan cuka ini untuk membersihkan pancuran mandi, termasuk membuang kotoran yang menyebabkan pancuran tersumbat. Kata demi kata disebut bulat-bulat begitu. Jadi pendengar ataupun yang mendengar kamu membaca itu akan lebih jelas sebutan nada kamu tu ya. Jadi kata Tok Nan berpetua lagi. Banyak sungguh petua Tok Nan. Nampak ya? Baik, bagaimana Tok Nan tahu? Tanda soal. Naim bertanya. Hei, orang muda. Terkejut Mira nampak tu. Hei, orang muda. Tiba-tiba kan daripada situasi yang biasa-biasa apabila ada ayat begitu dia menarik perhatian orang lain untuk bagusnya membaca macam tu. Baik, semua ini turunkan baliklah. Semua ini Tok Nan dapat melalui internet. Jawab Tok Nan tertawa kecil. Jadi begitulah pentingnya intonasi dan nada yang sesuai apabila membaca sesuatu petikan tersebut, Mira. Wah. Baiklah cikgu. Dan Mira perasan juga apabila ada soalan ataupun ayat tanya, cikgu tinggikan sikit suara cikgu di belakang. Seperti contohnya, bagaimana Tok Nan tahu? Bagaimana Tok Nan tahu? Itu berbeza kan Mira kan? Bagaimanakah Tok Nan tahu? Apabila bertanya dan jawapan daripada Mira nanti mestilah dalam nadanya lebih lembut. Betul. Saya tahu daripada sekian macam itu. Jadi sebenarnya apabila membaca ni intonasi dan nada ni murid-murid perlu peka sama ada ayat tersebut ayat tanya, ayat penyata, ayat seru. Sebab ayat seru ni banyak jenisnya Mira. Dia ada ayat seru yang menunjukkan perasaan kagum macam tadi. Wah. Bersih dan segar. Ada ayat seru yang menunjukkan terkejut. Macam tadi. Kalau terkejut, terkejut. Ada ayat seru yang menggambarkan marah. Jadi di situ pelajar perlu kenal pasti situasi yang bagaimana dalam petikan tersebut supaya apabila anda membaca secara mekanis, anda dapat membaca dengan intonasi dan nada yang sesuai berdasarkan situasi tersebut. Baik. Jadi Mira ya, sebenarnya seperti yang cikgu cakap pada awal tadi, membaca ni terbagi pada dua. Betul. Iaitu, apa dia Mira? Iaitu yang pertama kita ada mentalis dan juga mekanis. Mekanis. Jadi semasa membaca secara mentalis itu sebenarnya murid-murid dah tahu dah apa situasinya. Murid-murid perlulah membaca secara mentalis dulu, secara senyap. Betul. Membaca secara senyap. Semuanya ada di sini. Kemudian apabila murid membaca secara mekanis pula, jadi apa yang dibaca secara mentalis itu dapat dilontarkan dengan intonasi dan nada yang sesuai lah berdasarkan situasi tersebut. Jadi ada dua pembaca. Cuma cikgu tekankan di sini pada hari ini ialah membaca secara mekanis. Ya. Baik cikgu. Didik TV KPM